Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwatika binti Sidik, bernomor kad metrik 24BI02178. Baik, hari ini saya akan bincang sebanyak sedikit berkenaan topik penurunan Al-Quran. Di sini ada beberapa soalan yang akan saya bincangkan. Antaranya, cara penurunan Al-Quran dan siapa yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran. Soalan yang pertama, beza penurunan Al-Quran dengan Taurat dan Injil. Penurunan Al-Quran dengan Taurat dan Injil sangat berbeza kerana Taurat dan Injil diturunkan secara sekaligus, manakala Al-Quran pula diturunkan secara berperingkat berdasarkan peristiwa tertentu bermula dari masa kerasulan hingga akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Seterusnya soalan yang kedua. Bagaimana fakta penurunan Al-Quran secara beransur-ansur dapat diharmonikan dengan fakta Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Dan apakah yang diperkatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa penurunan Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut ialah bermulanya penurunan wahyu pada malam Lailatul Qadar dan bukan keseluruhan Al-Quran. Pendapat ini tiada dalil yang dapat menolaknya dan ia merupakan salah satu tafsiran bagi ketiga-tiga ayat tersebut. Dan apakah yang diperkatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa Al-Quran ini mempunyai dua peringkat penurunan. Yang pertama, turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus, dan yang kedua, turun dari langit dunia ke bumi, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat mengikut peristiwa. Mengenai hal ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian Allah menurunkan sebahagiannya apabila dia kehendaki. Maka itulah maksud firman-Nya dalam surah Al-Qad ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan soalan yang ketiga, apa hikmah penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar? Sebagian ulama berpendapat bahawa hikmah penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar adalah untuk menunjukkan keutamaan individu yang menerima wahyu kitab ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keutamaan para pengikutnya. Ini berlaku secara khusus pada malam yang paling agung, yaitu malam yang Allah sebutkan. Pada malam itu diputuskan segala utusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat 4, dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qad ayat 3. Dan soalan yang terakhir, siapakah yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194. Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Tuhan sekalian alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad, supaya engkau menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberi peringatan. Allah juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Ruh Al-Qudus, Jibril menurunkannya dari Tuhanmu dengan kebenaran. Surah An-Nahl ayat 102. Dan Allah berfirman lagi, demi bintang semasa ia menjunam, sahabat kamu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula ia menyeleweng, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan fikirannya sendiri. Tiada lain yang dikatakan itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ia diajarkan kepadanya oleh Jibril yang amat kuat gagah, lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk rupa yang sebenar. Surah An-Najmu ayat 1 hingga 6. Jadi berdasarkan firman-firman Allah ni dapat disimpulkan bahawa yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran ialah malaikat Jibril alaihi salam. Sekian perbincangan kita pada hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.